استغفر الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى آبائه وإخوان الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين والكروبين، وإلى السادات أبو بكر عمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان الدين، ثم إلى علماء الأربعة المجتهدين والعلماء العاملين، وإلى أرواح أولياء في مشارق الأرض إلى مغاربها، وخصوصا لآبائنا وأمهاتنا والإخوة أخواتنا ولأجدادنا ولمعلضي الحقوق واجبات علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمن في مشارق الأرض إلى مغاربها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثات، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk dan hidayahnya. Maka kita dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetapkan iman Islam kita sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah redha dan terima kita sebagai hamba-Nya yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, kita telah selesai menunaikan sembahyang maghrib berjamaah, dan kita tunggu di rumah Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata untuk kita mendengar ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai peringatan kepada diri saya sendiri dan tuan-tuan. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam suasana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman dalam surah Al-Insan yang selalu dibaca oleh imam pada pagi Jumaat selepas membaca surah As-Sajdah. Imam akan baca pada rakaat kedua ayat yang kedua surah Insan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sedang menguji kita, tuan-tuan. Lama dah tak hujan, hampir 2 bulan barangkali, ya. Itulah ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Ada yang tak kena barangkali, tuan-tuan, ya, supaya kita muhasabah. Dan dalam suasana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar suara dan juga suatu penghinaan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada kita orang beriman, kalau dia beriman dengan Allah, ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina. Jangan kamu bercakap perkataan yang biadab, yang kurang ajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan ra'ina, suatu penghinaan.
Sebagaimana penghinaan orang Yahudi yang menghina Nabi SAW sebagai orang yang bodoh. Dulu kita dikejutkan oleh suara yang sebegini. Kita ingat dah habis dah, ya. Tapi rupanya ada lagi, tuan-tuan, suara, ya, dalam suasana ujian Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita diuji, ya, ya, dengan suatu ujian, ya, dengan suatu tuhmahan, ya, ya, dengan suatu perkataan, suatu penghinaan kepada junjungan besar Rasulullah SAW, ya, di mana suara-suara, ya, suara-suara dan pandangan-pandangan, ya, para alim ulama, ya, ya, yang sepatutnya seluruh, ya, berbicara dan berkata tentang penghinaan kepada Rasulullah SAW. Ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tuan-tuan, kalau kita tak menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana kita nak mengerjakan sembahyang? Adakah kita nak mengerjakan sembahyang kita ikut Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya. Sudah pasti kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran dan hadis sebagai sumber yang kedua rujukan kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran secara umum hanya menyebut aqimus salah wa atuz zakah, dirikanlah sembahyang. Macam mana nak sembahyang? Melainkan kita ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu nampak aku sembahyang. Diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, sehingga pada tabi'in, isba'ut tabi'in, sehinggalah sampai sekarang. Ya. Jadi ucapan-ucapan itu bahkan disokong pula. Kita nak kaji pemikiran. Pemikiran apa, tuan-tuan? Ni pemikiran sesat lah, tuan-tuan. Ya, menolak Nabi, hukumnya murtad lah. Ya, tak mau bertaubat, potong kepala lah, apa lagi? Allah sudah beri hidayah. Ya. Kalau tidak akan menyebabkan ramai orang yang sesat. Dalam keadaan itu, tuan-tuan, ya, kita diuji lagi dengan suatu suasana yang hari ini kita masih, ya, semua rakyat di Malaysia berdoa, ya, kehilangan kapal terbang MAS 3, ya, MH370 yang masih belum ditemui. Ya. Sehari, ya, selepas, ya, dijatuhkan hukuman insan, yang sudah saya ingat dulu dah 2008 lah. Hakim cakap, ni apa benda, apa cerita ni? Dah tutup buku ni, keluar balik 2 hari jatuh hukuman, tuan-tuan. Dan pada malam kejadian itu berlakunya sesuatu yang sangat menyedihkan. Kita sendirilah, saya sendiri, walaupun kita selalu naik kapal terbang, tuan-tuan, bukan kata jatuh, bukan kata hilang, berdenyut 2-3 kali jatuh di ruang udara yang tidak ada udara. Jatuh 2-3 kali, tuan-tuan. Masya Allah, ya, berderau hati kita, ya. Sampai ke rumah ke tidak, ya. Dapat bertemu dengan anak isteri atau tidak, ya. Ini, tuan-tuan, ya, sudah berapa hari, ya, tidak ditemui. Jadi sama-samalah kita berdoa mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mudah-mudahan, ya, diketemukanlah, ya, dan kita berdoa mudah-mudahan selamat, ya, selamat kembali. Ya, itulah doa kita, ya, kepada penumpang-penumpang yang berada dalam kapal terbang. Apabila suatu suasana keadaan di mana, ya, kecanggihan dan kehebatan teknologi manusia, sebab itu kita tidak boleh takbur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang tidak ada, apa yang tidak ada boleh lihat. Bahkan saya di sini pun bercakap, tuan-tuan, bolehlah nampak siapa yang ada di dalam masjid ini. Teknologi yang cukup hebat. Tapi, tuan-tuan, kita jangan lupa kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi dan seisinya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala.
sampai satu saat dan ketikanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu membaca doa permohonan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mohon kita kembali kepada kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih berdoa mohon supaya Allah turun, supaya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya menurunkan hujan supaya membasahi bumi. Dah lama tuan-tuan. Semalam Lembah Kelang cuti, Sabak Benam belum cuti lagi tuan-tuan. Kalau kita pergi Lembah Kelang dan ke KL dan sebagainya, Jerebu semakin hebat tuan-tuan. Sehingga semalam Lembah Kelang cuti, adik saya balik balik tak sekolah, cuti tuan-tuan. Tapi Sabak tak cuti. Kalau cuti sedap juga aku. Tapi itulah tuan-tuan, Allah menguji kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kejadian itu menguji kita. Entah esok, entah lusa aku akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dan semua maklum bahawa naik kapal terbang itu kendaknya yang paling selamat. Tak adalah selain daripada naik kapal terbang paling selamat tuan-tuan. Tapi macam mana pun Allah Subhanahu wa taala nak menguji kita, bagi peringatan kita yang hidup ini, yang masih berada, untuk kita menghisab muhasabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana amal ibadat kita, ketaatan kepatuhan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan kita tergolong kalangan hamba-Nya yang besok apabila di padang mahsyar malaikat memberi izin kepada kita untuk minum kolam Kausar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon doa pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sama, orang Islam dikenal dengan nama semua sama tuan. Tetapi di hari akhirat, orang Islam yang hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul dan taat kepada perintah Allah dan ajaran Islam, yang hanya dibenarkan oleh malaikat untuk minum kolam Kausar yang disediakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kolamnya yang disebut dalam hadis beribu batu, cawanya sebesar yang banyaknya, lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Tetapi ada golongan yang Islam, sehingga Nabi bertanya pada mereka, kenapa mereka ini tidak dibenarkan untuk minum? Maka mereka begitu Nabi benar, mereka ini asalnya Islam, tetapi mereka hidupnya jauh daripada panduan dan taat kepada perintahmu, jauh daripada mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Sembahyangnya entah ke mana, masjidnya entah ke mana, Al-Quran entah macam mana, pakaian entah macam mana, mencari rezekinya entah macam mana. Padahal sudah dibagi tahu di dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikut Al-Quran dan sunnah junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan rahmatullah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita masih dalam perbahasan menamakan anak yang baru lahir dan hukum-hukumnya. Kita masih bincangkan dalam kitab Tarbiyatul Aulad, karangan terjemahan Maha Guru atau pensyarah daripada pengajian Islam Universiti Al-Malik Abdul Aziz, Profesor Dr. Abdullah Nasir Ulwan, iaitu berhubung dengan yang manakah satu yang nama yang diharuskan dan nama yang dimakruhkan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi tidak ajar kepada kita, sehingga menamakan anak pun Nabi ajar kita dengan nama-nama yang baik, nama-nama yang elok. Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Nabi kata, kamu sekalian di hari kiamat, kata Rasulullah SAW, akan dipanggil dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapa-bapa kamu. Maka hendaklah kamu memperelokkan nama-nama kamu. Sebagai seorang ayah yang soleh, seorang ibu yang solehah, sudah pasti memilih nama anak yang baik, nama-nama anak yang baik. Sebab nama-nama anak yang soleh ini adalah sebagai suatu doa,
suatu doa seorang ayah dan ibu kepada anaknya. Ya, namakan anak dengan apa? Abdul Rahman. Ya, nama anak dengan Abdul Rahim. Inna ahabba asma'ikum illallah azza wa jalla Abdullah wa Abdul Rahman. Sebaik-baik nama kamu di sisi Allah azza wa jalla nama Abdullah, Abdul Rahman. Nama-nama yang baik Nabi ajar kepada kita supaya meletakkan nama-nama yang baik. At-Tirmizi dan Ibn Majah pula telah meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Umar bin Khattab mempunyai seorang anak perempuan namanya Asiyah. Umar bagi nama anaknya Asiyah. Apa makna Asiyah? Penderhaka. Maka Rasulullah SAW menukarkan namanya menjadi Jamilah, iaitu yang cantik. Jadi nak letakkan nama, kenalah tengok dalam kitab Asma'ul Rijal. Jumpalah tonton guru orang-orang alim, tanya pilih nama. Jangan pula tersilap nama bagi nama anak siapa? Siti Hawiyah. Allahu Akbar. Kesian anak kita, Siti dah comel dah. Tang Hawiyah tu tak cantik. Bunyi macam arak ustaz. Alhamdulillah. Hebat bunyi. Tapi itulah Hawiyah bunyi. Jadi kena tengoklah sikit-sikit, insya-Allah. Pilihlah nama anak yang cantik. Ya. Seterusnya si bapa harus menjauhi nama-nama yang mengandungi maksud kesialan, supaya anak itu terpelihara dari bahaya penamaan itu dan kesialannya. Nama-nama yang tidak cantik lah. Nama-nama siapa? Contohnya perempuan, kalau nama apa? Nama Siti Zaniyah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Allah sebut Az-Zani, Az-Zaniyatu waz-Zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Nama-nama tu. Tapi insya-Allah sekarang ni okeylah, alhamdulillah. Mungkin tidak berlaku lah. Tapi sampai peringkat nama pun Nabi ajar kepada kita supaya memilih nama yang cantik. Nama para nabi, nama para rasul. Banyak nama yang cantik. Nama para sahabat. Nama Luqmanul Hakim. Nama yang cantik-cantik. Ini nama siapa? Muhammad Hitler. Qarun. Tak adalah Qarun. Haman. Kita tak jumpa lah. Tapi dielakkan dengan nama-nama yang begini, tuan-tuan. Sian anak itu. Al-Bukhari di dalam Sahih telah meriwayatkan daripada Sa'id bin Al-Musayyib, daripada anaknya, daripada datuknya, katanya, apabila saya dibawa kepada Rasulullah SAW, baginda bertanya saya, siapa namamu? Jawabku, Hazan. Nama dia Hazan. Hazan tu nama apa? Duka cita. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal. Wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukh. Wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahr rijal. Hazan ni maknanya duka cita. Lalu katanya, engkau sahil, yakni mudah. Saya katakan kepadanya, Nabi lagi tukar perkataan duka cita, nama duka cita tu. Tak sedap sangat nama duka cita. Setiap kali dipanggil duka cita, maka bila dipanggil duka cita, maka itu satu doa. Bila duka cita, akhirnya anak itu tidak bahagia. Ini kisah daripada zaman Nabi lah. Lalu Nabi mengubah nama dia Sahil, mudah. Saya katakan kepadanya, saya tidak akan mengubah nama yang telah diletakkan oleh ayahku. Nabi ubah nama dia daripada duka cita kepada Sahil, mudah. Dia tak mahu. Ini nama ayahku dah letak dah. Nama ayahku dah letak, maka aku tak akan ubah. Kalau orang jauh mungkin tanya nama siapa? Nama Subroto. Nama Subroto. Masya-Allah. Tukarlah nama yang lain, insya-Allah. Banyak nama yang cantik-cantik kan. Muhammad Daniel, Muhammad Zulkifli, Harun, nama-nama Nabi banyak. Kalau yang perempuan, nama Siti Aisyah, Siti Khadijah, masya-Allah, banyak nama. Nama yang baik-baik. Pilih. Banyak nama-nama yang baik. Jadi apa yang berlaku? Kemudian berkata Ibnu Musayyib, sampai sekarang perasaan duka cita itu mengiringiku. Dia sendiri.
Nabi nak minta ubah, dia tak nak. Jadi dia kata sampai sekarang perasaan kedukacita itu mengiringiku. Jadi kalau ada nama yang tak baik, insya-Allah tukarlah, insya-Allah tukar kepada nama yang baik. Imam Malik telah meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta daripada Yahya bin Sa'id bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah berkata kepada seorang lelaki, "Apa namamu?" Katanya Jamrah. Nama dia Jamrah. Umar tanya, "Namamu siapa?" "Nama saya Jamrah." Apa makna Jamrah? Bara. Ya. Tanyanya lagi, "Bin siapa?" Jawabnya, "Bin Syihab." Syihab tu apa? Syihab tu maknanya anak api. Jamrah bara bin anak api. Allahu Akbar, tuan-tuan. Bara bin anak api. "Di mana rumah kamu?" Jawabnya, "Nama rumah aku di Haratin Nar." Rumah aku di mana? Haratin Nar. Haratin Narnya apa maknanya? Kebakaran api. Allahu Akbar. Semua api bakar ni. Tanyanya yang mana satu? Tempat tu di mana? Mana satu? Jawabnya di Zat Laza. Zat Laza itu nama neraka. Maka Umar kata apa? Maka berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Segera kembali kepada kaummu." Dia suruh cepat balik jumpa kaumnya. Sekarang mereka sedang terbakar dan mati. Apa yang dikatakan oleh Umar itu benar-benar berlaku. Masya Allah, ya tuan-tuan. Apa yang Umar sebut itu benar-benar berlaku. Ini kisah dari hal nama, tuan-tuan. Si bapa juga harus menjauhkan penamaan anak dengan nama-nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menamakan anak dengan nama Al-Ahad ataupun As-Samad. Ahad itu mana Allah yang Esa. Ataupun As-Samad, tempat meminta. Ataupun Al-Khaliq, yang mencipta. Ataupun Ar-Razak, yang memberi rezeki dan seumpamanya. Sebab itu ulama dalam kitab yang menyebut bahawa nama-nama ini nama Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat nama Allah dan sifat Allah, maka hukumnya haram orang memberi nama dengan nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak letak juga, letaklah belakangnya dengan tambahan Abdul Rahman, Abdul Samad, Abdul Razak. Berkata Abu Daud di dalam sunannya bahawa Al-Hani ketika datang kepada Rasulullah SAW bersama kaumnya di Madinah, mereka memanggilnya dengan panggilan Abul Hakam. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala namanya Al-Hakam, yang terserah kepadanya segala hukum. Mengapa kau dipanggil Abul Hakam? Jawab Hani, sesungguhnya kaumku apabila mereka berselisih pada sesuatu perkara, mereka datang kepadaku dan saya menghukumkan antara mereka sehingga kedua-dua belah pihak bersetuju dengan hukumku. Maka berkata Rasulullah SAW, itu memanglah baik. Tetapi engkau bukan ada mempunyai anak. Jawab Hani, anak-anakku namanya Suraih, Muslim dan Abdullah. Bertanya Nabi, siapakah yang paling tua sekali? Jawab Hani, yang tua sekali namanya Suraih. Berkata Nabi SAW, kalau begitu kau Abu Suraih, yakni bapa kepada Suraih. Jadi Nabi ubah nama Al-Hakam itu, ialah nama Allah, sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW telah berkata, "Aghaizu rajulin ala Allah yaumal qiyamati wa ahbathu wa rajulun tasamma malikal amlak
Malikal amlak la malika illallah. Orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dan sangat dibencinya ialah seorang laki yang dipanggil dengan Malikul Amlak, ya, raja segala yang empunya. Hebat macam mana pun kita dalam dunia, ya, macam mana pangkat besarnya pun kita, ya, nombor satu pun kita, ya, tapi jangan sampai, ya, menggelarkan dengan perkataan, ya, apa dia, Malikul Amlak, iaitu raja segala yang empunya, ya. Raja yang segala empunya itu Allah Subhanahu wa taala. Kita ni tak layak. Kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala yang kerdil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Quran, Allah lahirkan kita daripada tak tahu apa-apa, ya. Allah lahirkan kita tak tahu apa-apa. Lalu Allah kurniakan ilmu kepada kita, ya. Sedikit demi sedikit Allah bagi sikit-sikit, dan sedikit pangkat, ya, kelebihan itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah lahirkan kita, ya, daripada perut ibu kita memang asalnya kita tidak tahu apa-apa. Sebab itu, ya, janganlah sampai ada perasaan takbur bongkak, ya, dalam diri kita, ya. Aku siapa, ya, ha? Sehingga kita nak ditegur pun kita tak boleh ditegur, ya, ya. Nak diberi nasihat pun tidak boleh diberi nasihat kerana sikap takbur dan bongkak kita. Si bapa harus menjauhkan penamaan anak dengan nama-nama yang bombastik, seperti yang mengandungi kemewahan atau menunjukkan nasib yang baik, supaya tidak berlaku kekeruhan ketika mereka dipanggil, padahal mereka tiada di situ. Lalu dikatakan, ya, lalu dikatakan tiada, seperti memakai nama-nama contohnya Aflah. Aflah itu yang sangat berjaya, ha? Ya. Ataupun Nafi yang sangat bermanfaat, Rabah yang sangat beruntung, atau Yasar yang sangat mewah. Tapi tak sampai peringkat haram lah tuan-tuan. Tapi kalau menggunakan nama Malikul Amlak itu, kalau ikut ulama, maka hukumnya haram, ya. Bahkan haram seorang bapa menamakan anaknya dengan nama-nama berhala seperti Uzza, Lata dan sebagainya, ya. Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi telah meriwayatkan daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, katanya telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ila Allah arba'un, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la tusammiyanna ghulamaka yasaran wala rabahan wala najihan wala aflah, fa innaka taqulu as-samma huwa fala yakunu fayaqulu la innama hunna arba'un fala yazidunna alayya. Ucapan yang sangat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ucapan subhanallah, ya. Sebab itu kalau dilihat dalam kitab-kitab tuan-tuan, ucapan subhanallah ini kalau ditimbang dengan langit dan seisinya, di mizan Allah Subhanahu wa taala, masih besar beratnya ucapan subhanallah, ya. Alhamdulillah, Allahu akbar, ya. La ilaha illallah. Tapi itulah tuan-tuan, kadang-kadang ialah saya sendiri nak menyebut kalimah Allah tu, ya, ya. Kadang-kadang susah, ya. Padahal bukannya susah sebenarnya. Sambil kita driver kereta kan, subhanallah, subhanallah, kan. Sambil kita naik motor, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Sambil kita duduk motor tunggu anak balik sekolah, di tepi pagar, kita pun zikir alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah. Ibu-ibu kan, ya, petang-petang, ya, rehat di rumah sambil duduk-duduk, subhanallah, Allahu akbar, ya. Ambil masa duduk berzikir, ya. Tetapilah tuan-tuan, itulah beratnya kalimah Allah Subhanahu wa taala. Sedang kalimah-kalimah inilah yang melembutkan hati kita, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan basah kita dengan ucapan alhamdulillah, Allahu akbar. Bayangkanlah tuan-tuan,
dalam keadaan-keadaan yang tertentu, dan keadaan yang sekelip mata berlaku, contohnya dalam kebakaran, dalam musibah, dalam apa-apa yang berlaku. Kalaulah selalu kita menyebut kalimah-kalimah thayyibah ini, apa saja yang berlaku, maka kita akan keluar ucapan subhanallah. Tuan-tuan yang hormati Allah Subhanahu wa taala. Inilah ucapan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kau menamakan anakmu dengan nama Yasar, Yasaron, wala Rabahan, ataupun Rabah, wala Najihan, wala Aflah, kerana kau akan berkata, apakah betul dia itu begitu? Apa tenan tau dia iki tenan-tenan berjaya tau. Kalau masjid penuh ralungo, kalau masjid pun tak pergi tuan-tuan, kalau rumah Allah pun tak dekat, adakah dinamakan orang yang berjaya? Lalu masjid, lalu surau. Tengok orang pergi masjid, tengok orang pergi surau. Ramainya orang pergi masjid, ramai orang pergi masjid, ramai pergi surau. Dan dia lalu tak berhenti, dipanggil oleh muazzin, ucapan kalimah Allah Subhanahu wa taala, kalimah azan, yang diajar secara tauqifi, Nabi SAW kepada Bilal bin Rabah, panggilan seruan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kita mohon pada Allah, berdoa pada Allah, mudah-mudahanlah, bukanlah kita orang yang terbaik, tapi mohon pada Allah, mudah Allah tetapkan iman Islam kita, hidayah petunjuk pada kita, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah redha kepada kita. Selalu kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon keredaanmu ya Allah dalam hidup ini tuan-tuan. Kebahagiaan kita bukan terletak pada harta dan kekayaan, kepada pangkat yang besar, kepada harta yang banyak, tetapi terletak kepada ketenangan jiwa kita. Bila kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan tenang. Mungkin barangkali rumah kita yang besar dengan aircon dan sebagainya, tapi tidak tentu rumah yang banglo, yang villa itu tak tentu dia dapat tidur nyenyak. Letak je kepala, baca je ayat kursi, baca surah Fatihah, baca 3 kul untuk selamat daripada musibah, daripada sihir dan sebagainya tuan-tuan, yang diajar oleh Nabi SAW. Terus letak dan tidur. Elok letak tidur. Tidak tentu orang yang dengan ekor, dengan tilam 10 inci dan sebagainya boleh letak dan tidur dengan tenang. Kadang-kadang sampai pukul 2-3 pagi tak tidur. Tanya imam, tak boleh tidur imam. Kamu fikir apa? Tak fikir apa-apa tapi tak boleh tidur. Allahu Akbar tuan-tuan. Maka kalau tak boleh tidur, bangun baca Quran lah. Bangun sembahyang malam. Sembahyang tasbih ke, sembahyang taubat ke, sembahyang hajat. Kalau dah tidur sembahyang tahajud, dalam sujudnya mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mohon keampunan pada Allah sehingga menitiskan air mata, nak minta pada Allah, minta diampunkan dosa, kembali kepada Allah dengan tidak membawa dosa. Maklumlah tuan-tuan, tidak ada seorang pun yang terlepas daripada melakukan kesalahan dan kesilapan. Tuan-tuan pergi saja ke pasar, kita pun tak nak tengok pun, tapi dah macam mana di pasar kan, macam-macam tuan-tuan kan, yang pakai seluar pendek, yang pakai seluar ketat, yang pakai baju ketat, muslimah yang tak pakai tudung. Istighfar kita pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sebenarnya dia tidak, maka nanti akan dijawab dia tidak. Hanya senya nama-nama itu 4, dan jangan kamu tanya aku banyak-banyak. Maka tidak selayaknya jadi nama-nama itu hebat. Jadi Nabi bagi tahu, pilih nama-nama yang lain. Ibnu Majah telah meriwayatkan secara ringkas saja dan bunyinya, Rasulullah SAW bersabda, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusammiya
rafiqana arba'ata asma, Aflah wa Nafi' wa Rabah wa Yasar. Rasulullah SAW telah bersabda, telah melarang kita menamakan hamba kita dengan 4 nama, yaitu Aflah, ya, Nafi', Rabah dan Yasar. Si bapa juga haruslah menjauhkan penamaan anak dengan nama-nama hamba selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abdul Uzza, hamba kepada berhala. Abdul Ka'bah, hamba kepada Ka'bah. Abdul Nabi, hamba kepada Nabi. Ataupun yang seumpama itu. Kerana penamaan dengan nama-nama seumpama itu adalah haram dengan sepakat ulama. Ya. Abdul Syams, hamba kepada matahari. Abdul Qamar, hamba kepada bulan. Ya. Itu nama-nama yang dilarang untuk kita beri gelaran kepada anak-anak kita. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Hunain, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Hunain, aku Nabi tidak dusta, aku anak Abdul Muttalib. Sebenarnya itu bukanlah dari hal memuji diri dan mengangkatnya dengan nama itu, kata Ibnu Qayyim, tetapi itu dari hal memberikan nama yang baginda terkenal dengannya, terutama sekali dalam masa yang genting serupa itu. Maka menyebut nama sebegitu samalah seperti mencabar musuh. Aku ni adalah apa dia? Kata Rasulullah, aku anak Abdul Muttalib. Kalau berani datang. Abdul Muttalib hebat. Ya. Walaupun Abdul Muttalib ni tuan-tuan, dia sampai saat akhirnya tidak, bila Nabi bertalqin, tapi Abdul Muttalib masih tidak menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam hidupnya Abdul Muttalib, dia mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu jangan usik ini anak saudaraku. Kamu jangan usik dia. Jangan kamu apa-apakan Muhammad. Walaupun di Islam, tapi dia mempertahankan Islam. Dia mempertahankan Nabi. Tapi ada orang Islam menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Islam menghina hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Islam tidak terima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengucap serupa itu untuk maksud mengenalkan diri adalah tiada terlarang. Para sahabat sering menyebut nama suku-suku mereka di hadapan Nabi SAW, seperti Bani Abdul Manaf, Bani Abdul Syam dan Bani Abdul Dar, dan Nabi tidak mengingkari perbuatan mereka itu. Tegasnya, boleh diucapkan nama serupa itu untuk mengenalkan diri saja dan tidak harus jika maksudnya untuk mengangkat diri dan bermegah-megah. InsyaAllah tuan-tuan, insyaAllah kita akan sambung pada pertemuan lain, izin Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولأزواجنا وأولادنا ولذرياتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.